Kemudian timbul perbincangan di kalangan para ulama berhubung dengan kalau dia sujud tapi berlapik. Itu yang timbul masalah. Dia pakai kopiah macam ni, dia sujud. Boleh ataupun tidak. Ataupun dia pakai serban, dia sujud. Ataupun orang perempuan tu dia pakai apa? Dalam ni panggil apa? Anak tudung ke apa? Ke apa? Sarung nangka ke apa? Panggil apa? Kalau dia sujud tak kena langsung bahagian dahinya ke tempat sujud, adakah sah ataupun tidak? Panjang perbincangan para ulama dalam hal ini sejak dahulu, sehingga Imam Syafi'i menyebut masalah ini dalam kitabnya Al-Um. Isunya ialah kerana ada bab mereka melihat untuk dahi ataupun wajah ni mesti dia berbeza dengan anggota yang lain, kerana memang sujud ni di atas wajah kita. Kalau nak kira lutut memanglah berlapik, takkanlah kita sujud lutut terus kena ke lantai. Hujung kaki kita berlapik, kan? Tangan juga yang demikian, kadang-kadang kita berlapik. Isunya ialah muka. Al-Imam Syafi'i dalam mazhab dia, dalam qaidah Al-Um, dia kata walau sajada ala jabhatihi wa dunaha thawbun au ghairuhu lam yajuzhu sujud illa an yakuna jarihan fayakunu dhalika uzran. Jika dia sujud di atas dahi dia ada kain atau selain daripadanya, tidak sah, tidak memadai sujudnya, melainkan jika dia luka. Yang demikian itu, kerana kalau dia luka maka itu dianggap sebagai keuzuran untuknya. Walau sajada 'alaiha wa 'alaiha thawbun mutakharriqun famasa syai'an min jabhatihi 'ala al-ardi ajzahu dhalika li'annahu sajidun wa syai'un min jabhatihi 'ala al-ard. Jika dia sujud dan di atas dahi dia ada kain yang pecah, maka sebahagian bahagian yang pecah tu dahi dia terkena kepada tempat sujud dia tu, maka itu dia kata sah, kerana ada bahagian dahi dia yang kena. Ini pendapat di dalam mazhab Syafi'i, dan inilah yang dipegang di dalam qaul yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab yang lain dan jumhur, majoriti para ulama menyatakan tidak disyaratkan hal itu. Tidak disyaratkan hal itu. Maksudnya mereka dalam mazhab Syafi'i, sebelum saya nak pergi, dia bedakan jika kain itu bergerak bersama dengan kita atau tidak bergerak bersama dengan kita. Jika dia bergerak bersama dengan kita, maksudnya kalau kain yang bergerak bersama dengan kita itu yang menghalang tempat sujud, maka dia kata itu tidak sah. Kalau kain itu tak bergerak dengan kita, maksudnya dia macam tak sebahagian daripada kita, tak mempengaruhi pergerakan kita. Contohnya, kalaulah orang tu pakai telekung, telekung ni bukan wajib orang perempuan. Setengah orang perempuan tak ada telekung tak mau semayang. Yang wajib tutup aurat, bukan mesti telekung. Pasal apa tak semayang? Tak ada telekung, padahal dia tutup aurat dah. Itu salah faham. Tapi tak apalah, kata kita pakai telekung tu labuh sampai kita bergerak pun telekung kita tak bergerak. Dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau sujud atas kain yang macam tu tak apa. Kalaulah kata ekor serban tu labuh, kita bergerak dia tak bergerak, tak apa. Dia samakan dengan sejadah apa semua yang kita lapik itu, dia tak bergerak bersama dengan kita. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab yang lain, bahkan majoriti, khususnya khususnya dalam mazhab Imam Ahmad, yang demikian juga dalam mazhab Malik dan Abu Hanifah, mereka menyatakan sah. Maksudnya kalau satu orang tu sujud di atas kain serban dia sujud tu, serban dia jatuh dulu, telekung dia jatuh dulu, dia sujud atas telekungnya, sah. Seperti mana kata Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra, dia kata idza sajada ala kauril imamah au kummihi au zailihi fa salatu sahihah riwayatun wahidah wa hadha madhhab Malik wa Abi Hanifah.
Jika dia sujud di atas ekor serban dia, ataupun di atas tangan baju dia ni, ataupun di atas ekor pakaian dia ni, maka sembahyang dia sah. Satu qaul dalam mazhab Ahmad, tak ada dua qaul kata dia. Ini adalah mazhab juga mazhab Malik, dan inilah juga mazhab Abu Hanifah. Dan antara orang yang kata dengan qaul ni ialah Atha bin Abi Rabah, Tawus, Nakhai, Asy-Sya'bi, Auza'i, ramai lagi. Antara dalil mereka ialah hadis Nabi SAW. Apabila sahabat menyatakan kunna nusalli ma'an Nabi SAW fi syiddatil har, kami semayang bersama Nabi pada waktu panas yang amat sangat. Idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Dalam hadis Bukhari, apabila seseorang kami tak mampu nak letakkan dahi dia kerana panas tu, dia labuh, dia lapik kain dia, maka dia sujud atas kain tu. Sahabat Nabi bukan ada kain pergi berjalan merata duk dah sebai kat tepi ni. Itu semua moden punya. Sahabat Nabi, kita baca dalam hadis, sahabat Nabi kain pun selai saja. Bukan kata setiap kali berjalan mana-mana ada kain selempang duk bawa ni, apa bukan. Jadi maksudnya bila depa sujud atas pakaian depa, atas kain yang ada di bahu mereka ataupun serban mereka. Dan ini dianggap sah. Dan Al-Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini menjadi dalil bagi golongan yang menyatakan sah untuk sujud. Sebab tu kalau ada orang sujud atas kain telekung dia, sah. Walaupun ada orang sebut tak sah, kita pun tak apalah, disebut tu di atas mazhab Imam Syafi'i. Tapi majoriti mazhab menyatakan sah. Kalau orang kata kat kita tak sah, kita kata tak apalah, itu qaul dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang kata sah, kita tahu itu di atas mazhab jumhur. Tapi kalau kita sembahyang, kita menganggap sah, dia menganggap tak sah. Katakanlah satu orang anggap tak sah, yakinan dia, hadis yang kita baca tu yang kata sahabat lapik tu basata saubahu tu, dia lapikkan yang tak hubungan tubuh dia, kain asing. Dia faham macam tu. Kalau dia anggap tak sah, dia tak boleh sujud lah atas kain dia. Kemudian dia tengok orang lain sujud atas kain, dia jangan, kalau hang tadi sembahyang tak sah, ulanglah balik. Dia tak payah kalut lah, kau tu di atas mazhab sah solat tu. Tentu faham? Kerana hal ini tidak ada siapa pun yang jelas dalam hal ini, melainkan hadis ni memberi isyarat. Bila dia kata saubahu, kain dia, maka kita dapat faham bahawasanya kain yang ada di diri dia. Kalau tanya kita pun, kita menyatakan wallahu ta'ala alam, sah dalam solat. Tapi oleh kerana ada qaul seperti qaul al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam jalil yang besar, kalau boleh elak. Kalau boleh kita elak. Wallahu ta'ala.